Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara, Tuan Pengerusi, Bunda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gubernur Iman. Seterusnya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir. Minta maaf, Intan tak off mic. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gubernur Iman pada malam ini. Masih lagi mentadabbur surah Ali Imran. InsyaAllah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung pada ayat 38. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya menyambung tadabbur dalam kuliah maghrib kita malam ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ayat 38. Cuma ayat 37 tu berkaitan dengan bila Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, dia dapati ada makanan di sisi Maryam dan makanan yang ada bukan makanan yang dia sediakan. Mungkin berbentuk buah-buahan ataupun bentuk makanan-makanan yang lain. Lalu bila ditanya kepada Maryam daripada mana dia dapat, qalat huwa min indillah. Maryam jawab, ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia mahu tanpa dia kira. Bighairi hisab, tanpa dia kira. Tanpa dia kira ni ada dua, tiga dimensi. Pertama, Allah tidak kira bentuk rezeki yang dia beri. Dia tidak kira makanan apa yang dia beri, apa bentuk rezeki yang dia beri. Dan tanpa dia kira juga dalam bentuk Allah tidak kira siapa pun dia beri. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah tak ambil kira siapa pun dia beri. Allah beri Zainis, beri izin Zainis untuk mengebom Palestin. Allah bagi. So Allah tak kira siapa pun dia beri di dunia. Dia baik ke, dia tak baik ke. Sebab tu nampak orang kafir tu kaya raya. Kan kayanya tu melampau. Semua Allah beri. Allah beri. Bighairi hisab, tanpa Allah kira. Sebab di dunia bukan untuk dihisap. Nanti di akhirat Allah akan hisap apa yang kita terima dekat dunia. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh beri rezeki pada siapa yang dimahu tanpa dia kira. Kemudian, semalam kita belajar tentang mengembalikan kredit kepada Allah. Dapat suatu nikmat, kembalikan pada Allah. Orang puji kita, kembalikan pada Allah. Kan? Kita dapat rezeki melimpah ruah, kembalikan pada Allah. Kembalikan kredit itu pada Allah.
Ayat 38 pula kita belajar satu lagi bentuk tindakan bila kita melihat kelebihan yang diberi Allah kepada orang lain. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Melihat keadaan itu, karamah yang diberikan kepada Maryam, rezeki yang diberikan kepada Maryam, bentuk yang luar biasa, maka Nabi Zakaria susuli tindakan dengan berdoa. Lihat je rezeki tu, dia memberi satu bentuk keazaman kepada Nabi Zakaria untuk dia terus berdoa. So, kalau Maryam boleh diberikan oleh Allah, tentu Allah boleh beri kepada dia. Gitu. So tuan-puan, kita kadang kita tak faham bagaimana sunnatullah itu berlaku. Bila kita tak faham, terutamanya bila kita tak baca Quran, mana nak faham kan? So bila kita tak faham, kita akan buat tindakan melulu. Apa tindakan melulunya? Kita ikut nafsu. Kita ikut kehendak nafsu. Contohnya, katalah moderator kita tadi tu, dia sama-sama kerja dengan kita dan satu hari bos umumkan dia menjadi pekerja terbaik. Lalu dia dapat bonus 16 tahun. Bulan-bulan tak main bonus 16 tahun. Bonus 16 tahun gaji. Yang lain, kan saya rakan setugas dia, saya tahu dia buat apa. Orang-orang lain kat keliling semua tahu apa yang dia buat. Tapi dia dapat anugerah tu. Apa yang orang lain dekat keliling rasa? Tak layak dia dapat ni. Tahulah dia. Pukul 10 dah ngeteh gitu gini. Sedangkan realiti ni dia memang buat kerja dia memang tip-top, dia memajukan syarikat. Dia banyak perkenalkan pelabur-pelabur asing, dia yang majukan syarikat, dia benar-benar bantu bos. Yang kita nampak depan mata kita, hujung minggu, bos selalu call. Kan, yang itu kita tak nampak. Tapi bila ada orang dapat rezeki, kita yang terburu-buru ikut nafsu, kita punya hasad trigger. Dia tak layak dapat, kita kutuk dia sampai ke tahap kita sanggup buat sesuatu. Kalau aku tak dapat, dia takkan dapat. Kita hantar sihir, kita hantar bomo, kita hantar macam-macam kita hantar. Santaulah, mantaulah, semua kita hantar. Sedangkan tak kala Nabi Zakaria nampak kelebihan itu dapat pada anak saudara. Dia Nabi kot. Ini perempuan. Macam mana ini perempuan boleh dapat? Aku Nabi kot. Adakah Nabi Zakaria trigger dia punya hasad? Tak. Dia lihat kelebihan pada orang lain, dia ambil kesempatan itu. That's it. Allah boleh beri dia, Allah juga boleh beri aku. Jika Allah beri dia, Allah juga boleh beri aku. Maka Nabi Zakaria berdoa pada yang memberi, bukan dengki pada yang menerima. Ini penyakit ulung masyarakat kita. Mantau tu boleh makan tu. Ini penyakit paling unggul dalam budaya masyarakat Melayu. Nampak kelebihan orang lain, angkat tangan berdoa.
Ya Allah, engkau berilah keberkatan pada orang tu, pada rezeki dia. Dan untuk aku, 4 kali ganda. Gitu. Itu pun nak kena ajar. Kan? Gitu. Doakan dia berkat, doakan dia selamat, doakan dia afiat. Dan minta, ya Allah, untuk aku 4 kali ganda. Itulah berdoa. Bukan cantas mencantas, bukan dengki mendengki, bukan. Sedarkah kita bahawa bila orang lain dapat nikmat dan dipertontonkan pada kita, itu merupakan ujian buat kita. Allah uji kita, engkau mahu kembali pada Tuhan atau engkau ikut nafsumu berperang sesama sendiri. Kan? Kerana nafsu inilah, maka negara-negara kuat, Amerika misal kata, negara lain ada minyak, dia tak ada minyak, dia pergi rampas minyak orang lain. Negara lain ada tu, dia tak ada, dia pergi rampas, dia pergi perang dengan negara tu. Pergi ambil. Nampak tak benda ni? Sepatutnya kembali pada Allah, berdoa pada Allah, minta kerana Allah yang maha memberi. Latihannya macam mana? Mula dengan anak-anak kita. Kan sesama anak-anak ni dia ada rivalry. Kan ada persaingan antara anak-anak ni. Rivalry. Macam mana ejennya entah? R-I-V-A-L. R-I-V-A-L. Rival. RY. Rivalry. Persaingan. So ajar anak-anak. Bila kakak engkau dapat, engkau tadah tangan, angkat tangan, doa, ya Allah, kakak aku dapat, aku juga nak macam tu. Malah aku nak lebih baik. Bukan gaduh, bukan rebut, bukan curi, bukan rosakkan. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Kita nampak bentuk rezeki yang Allah beri pada orang lain, maka teruslah mengangkat tangan, berdoa. Dan ada ulama kata, doa pada waktu itu antara doa yang makbul. Antara doa yang makbul. Dan oleh kerana Nabi Zakaria ni, dia sudah lama inginkan anak. Maka dia ambil kesempatan itu untuk berdoa menginginkan zurriyatan thayyibah, anak yang baik. Anak yang baik. Kita kalau kita doa minta anak, kita nak anak yang apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Ya ke? Tu baca surah Yusuf tu mesti nak anak handsome. Kan? Nabi Zakaria doa, dia minta zurriyatan thayyibah. Anak yang baik. Anak yang baik. Kenapa nak anak? Tu persoalan seterusnya. Kenapa nak anak? Tapi sebelum kita jawab persoalan tu, Nabi Zakaria bukannya tak biasa berdoa. Bukan tak biasa berdoa. Kalau dalam surah Maryam, selepas daripada surah Kahfi, kita baca surah Maryam, dia kata aku tidak pernah hampa berdoa padamu. Dia cakap dengan Allah. Baginda tak pernah berputus asa berdoa, tapi kali ini occasionnya berbeza. Lazimnya mungkin dia berdoa lepas sembahyang ataupun sepertiga malam. Tapi doa kali ini lain daripada kebiasaan. Sebab baginda nampak bentuk karamah dapat pada orang lain, dia ambil kesempatan dengan kejadian tu untuk berdoa. Dia ada saat-saat makbulnya doa tu. Antara lain perkara ni kan waktu turun hujan,
selepas turun hujan, dia ada waktu-waktu, momen-momen selain daripada dalam sembahyang, selepas sembahyang sepertiga malam, ada momen-momen tertentu yang kita memang perlu perhati untuk berdoa. Antara azan dan iqamat, kan, antara dua khutbah, tu waktu-waktu berdoa. Dan kenapa momen ini, keadaan ini special? Special kerana dia ada kaitan dengan kesan di hati. Kan kita nampak kejadian menakjubkan. Nabi Zakaria sedang melihat kejadian yang menakjubkan. Maryam dapat makanan di luar daripada kebiasaan. Itu kan dia rasa takjub. Kan paling tidak sebutannya Masya Allah, la quwwata illa billah, subhanallah, kan. Paling tidak dia punya ungkapan-ungkapannya, responnya macam tu. So bila dia terkesan di hati, maka bila dia terkesan di hati, maka kalau kita mengungkapkan doa itu lebih mantap emosinya. Doa itu lebih bersungguh sebab hati kita sudah terkesan. Dan waktu itu pengharapan kita paling tinggi. Ya Allah, kau bagi dia, aku pun nak juga. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa seorang Nabi pun boleh dapat peringatan daripada orang lain. So apalah sangat kita belajar dan dapat peringatan daripada anak-anak, daripada remaja-remaja, daripada budak-budak, daripada baby. Kita boleh dapat peringatan daripada orang sekeliling. Dan so begitu. Dan daripada bentuk bahasa yang digunakan, hunalika, dia punya maksud ialah there and then. Di situ juga Nabi Zakaria berdoa. Dia tak tunggu, nantilah dia keluar dulu berdoa. Tak. Terus, dia nampak je benda tu. Terus, ya Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Dia tak bertangguh nak doa. So rupanya antara cara untuk berdoa ialah bila kita nampak sesuatu yang memberi kesan pada jiwa kita, teruslah berdoa. Tuan-tuan, sepanjang kita belajar tadabbur ni, berapa kali jiwa kita terkesan, jiwa kita rasa sayu, jiwa kita rasa pilu, kita rasa gembira, kita rasa gementar sepanjang kita tadabbur Quran. Setiap kali jiwa kita terasa, terus angkat tangan berdoa. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Suatu Nabi bila dia baca Quran, kena ayat-ayat syurga, terus Nabi terus berdoa. Kena ayat neraka, Nabi terus minta perlindungan. Yes, macam tu bentuk dia. So bila jiwa terasa, terus berdoa. Kan. Suatu bila berdoa, kita kena pandai cari suasana yang kita rasa kita boleh sungguh-sungguh berdoa. Lazimnya kita memang selalu berdoa, terutamanya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi selalunya ia dibuat dalam keadaan tergesa-gesa dan sambil lewat. Tidak pun kita turuti setiap makna, maksud perkataan yang kita mohon. Hanya sambil lalu. So manfaatkan bila jiwa terkesan, titipkan doa. Tak payah doa panjang-panjang. Ini dibaca doa
sampai 3 muka surat. Tak payah. Doa pendek sudah. Apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Terkesan yang ni, okey, kita doa yang ni. Terkesan yang tu, kita doa yang tu pula. Begitu. Kan asal terkesan, doa. Dan apa doa Nabi Zakaria? Apa tu? Baikkan dia air. Boleh. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Baginda berdoa minta pada Allah kurniakan anak. Anak yang baik, anak yang soleh. Kalau dalam surah Maryam, dia ada versi yang panjang. Versi yang panjang ni versi yang biasa dia minta. Tapi dalam kes ini, bila dia nampak keajaiban, dia terus minta doa yang pendek dan precise. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan aku anak yang baik. Ya Allah, kurniakan aku anak yang baik. Habli, hadiahkan. Dan hadiah ni sesuatu yang special. Dia bukan selalu dapat. So dari permintaan dia, Nabi Zakaria sudah pun menyebut perkataan yang high value. Bernilai tinggi. Habli. Kurniakan kepadaku. Hadiahkan kepadaku. So, bagi menjawab soalan tadi, kenapa Nabi Zakaria nak anak? Kan dah lama kahwin, nak anak. Adakah itu normal bagi manusia? Yelah, setiap manusia nak anak lah Ustaz. Ada juga yang dia berusaha tak dapat anak dan akhirnya dia cari anak angkat. Kenapa Nabi Zakaria setelah lama berkahwin macam tu, tak ambil anak angkat? Kenapa masih terus menerus berdoa nak anak? Kan kalau ikut catatan sejarah, usia Nabi Zakaria waktu ni sekitar 80 tahun. Kan? Apa sebenarnya di sebalik nak anak ni? Apa sebenarnya yang dia nak? Menunjukkan dia tak putus asa dalam berdoa, Ustaz. Betul, betul. Tapi kalau sekadar nak ada anak, dia boleh ada alternatif lain. Anak angkat. Kan? Dia boleh ada alternatif lain. Tapi ini anak. Dia tetap tidak berdoa. Nak anak. Dia nak keturunan dia, Ustaz, sebab dia tengok sebab dia tengok Maryam. Dia jaga Maryam. Dia nakkan Sebab dia jaga Maryam. zuriat keturunan yang solehah macam tu juga. Wallahu a'lam. Dia bukan sekadar mahu anak. Tapi dia mahu ada orang yang teruskan kerja dakwah dia. So, kita melihat anak bukan sekadar, oh, aku dah dapat anak, okeylah. Tak. Kita mahu dia bawa idea kita. Kalau kita punya idea mahu belajar, mahu tegakkan agama, mahu itu dan mahu ini, kita mahu anak kita juga mewarisi idea yang sama. Teruskan berjuang untuk faham Quran, untuk faham agama, untuk sebarkan Quran, sebarkan agama. Gitu. So keinginan mahu anak itu perlu diiringi dengan alasan yang setimpal. Alasan yang thayyibah. Kenapa mahu anak? Rata-rata kalau pasangan tu berkahwin, bila usahanya nak dapat anak tu, bila kita tanya kenapa nak dapat anak? Sebab orang kampung duk tanya bila nak dapat anak. Loh, itu kan tak clear. Dia nak dapat anak sebab orang lain. Kan? Lepas tu bila dapat anak,
Orang tanya pula, satu je. Dia tambah lagi satu. Bila dah 2, 3, 5 anak, orang tanya pula, tak ada tidak berhenti. Loh, sebab itulah kalau ikut mulut orang, kita akan jadi tak keruan. Dan sekarang Allah beri satu contoh daripada satu orang Nabi, kenapa perlu ada anak. Ni matlamat. Kenapa perlu ada anak. Dia jadi khalifah. Khalifah ni apa? Menerus legasi. Menyambung tugas mengajar umat. Begitu. Menerus legasi. Dan Nabi Zakaria tutup doanya dengan innaka sami'ud du'a. Sungguh Allah sentiasa mendengar permohonan. Kenapa dia tutup begitu? Kenapa dia tutup dengan Allah dengar doa? Kalau kita sedar tentang ayat ini, sedar tentang pernyataan innaka sami'ud du'a, engkau sentiasa mendengar doa dan permohonan, maka ucapan doa kita itu lebih memberi harapan dalam emosi kita. Saat kita sedar apa yang kita minta, Allah dengar. Kita jadi semakin yakin. Kadang kan kita bercakap juga, orang tak dengar. Orang buat tak peduli. Tapi setiap yang kita ungkapkan, doa yang kita ungkapkan itu, Allah dengar. Allah dengar. Dan rentetan daripada itu, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lalu ketika dia solat di mihrab, siapa? Nabi Zakaria. Maryam juga solat di mihrab, Nabi Zakaria juga solat di mihrab. Tidak disebut mihrab yang mana. Al-mihrab, mihrab yang sama ke mihrab berbeza, tak tahu. Atau mungkin pada waktu siang Maryam pergi ke masjid, malamnya balik ke rumah. Kan? So, tidak disebut waktu bila, tapi ada satu occasion malaikat datang beritahu pada Nabi Zakaria sewaktu dia sedang yusalli fil mihrab. Dia sedang berdiri solat berulang kali di mihrab. Yusalli fi'il mudhari', berulang kali dalam bentuk majhul. So dia solat-solat, malaikat datang dan berborak. So penggunaan huruf fa tu, fanadathu, menunjukkan jawapan itu terus diberi tanpa lengah. So boleh jadi Maryam ada kat situ, Nabi Zakaria nampak makanan dan Nabi Zakaria rasa kagum dan terus berdoa pada Allah dan Allah terus makbulkan. Fanadathu. So 2-3 ayat ni berlaku pada waktu yang sama. Jawapan tu terus diberi tanpa lengah. Dia seolah-olah Nabi Zakaria minta dan terus dijawab oleh Allah. Dan Nabi Zakaria dapat jawapan itu semasa baginda sedang solat. Kenapa tiba-tiba ada maklumat yang tak ada dalam ayat 38? Ayat 38 ceritanya Nabi Zakaria berdoa.
ayat 39 ada maklumat tambahan yusolli. Ada maklumat tambahan yusolli. Kan 38 tadi tak ada. Kan da'a saja. Lepas tu sekarang ada maklumat tambahan yusolli. Allah sedang nak bagi tahu kita doa yang paling baik adalah doa dalam solat. Bukan selepas solat. Itu yang kita gaduhkan tu. Lepas tu orang-orang muda ni yang balik daripada Mekah, Madinah kata, ini semua bid'ah, Nabi tak buat. Orang-orang tua kata, ini kena buat ni, doa lepas solat ni. Bila lagi kita nak doa, time ni lah orang sama-sama ramai-ramai solat. Maka masing-masing cari dalil, cari itu, cari ini. Sedangkan doa paling baik dalam solat. Dalam solat. So Allah nak beritahu bahawa doa dalam solat adalah yang paling baik kerana semasa itu kita sedang menghadap Allah dan dalam ketaatan pada Allah. Bukankah selepas solat, lepas bagi salam tu kita putuskan hubungan? Dah putus hubungan, baru doa. Tak. Waktu solat doa. Kan selalunya orang kita kan doa luar solat, panjang-panjang doanya. Sedangkan Nabi ajar sahabat untuk berdoa semasa dalam solat. Kan, semasa sujud ataupun selepas tahiyat akhir. Waktu itulah berdoa. Gitu. Berapa kali kita sujud? Nabi Zakaria dapat wahyu ketika solat ni Ustaz. Aku tak tahu. Tapi kalau ikut cerita ni, dia sedang solat dapat jawapan tu. Dapat jawapan tu. So bila kita nak doa ni, dalam sujud. Berapa kali kita sujud? Kalau isyak 8 kali. 8 kali sujud kot. Berapa kali kita doa? 8 kali. Puas tak doa 8 kali? Setiap sujud. Bukan hanya target sujud terakhir. Tak. Setiap sujud. Maghrib 6 kali. Subuh 4 kali. Puas tak berdoa? Puas. Berapa banyak kita nak? Berapa banyak yang kita mahu? Assalamualaikum Ustaz, boleh mencela? Boleh. Terima kasih. Pasal doa tu saya ada terbaca lah dalam Al-Quran ke ataupun terjemahan tafsir ke ataupun saya dengar daripada ceramah-ceramah. Nabi Muhammad SAW dia akan berdoa apabila jumpa ayat-ayat doa. Terutama dalam Fatihah. Bila dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Nabi akan berhenti sekejap di situ berdoa. Jadi maknanya jaraklah ya bacaan Fatihah tu ya Ustaz. Tak. Fatihah dalam sembahyang Nabi baca terus. Nabi tidak selitkan dengan doa, tak. Kalau Nabi baca dalam terus sampai Al-Quran, habis. kalau ayat-ayat lain tu dia terberhentilah kalau baca. Sebab berdoa mesti kena ambil masa juga kan Ustaz? Ya. Jadi maknanya jaraklah Tapi antara ayat bila doa Nabi dengan baca ayat lain. Quran, Nabi tak jarakkan macam tu. Dalam sembahyang, Nabi baca Quran, Nabi tak jarakkan begitu. Yang Tak Nabi terberhenti. berdoa ni, bila Nabi baca Quran di luar solat. Oh dia berhenti tu seketika tu. Jadi kalau yang Ustaz kata kita berdoa dalam sujud tu, maknanya lepas habis kita baca sunat tu, mau kita berdoa. Jadi kalau dalam Fatihah kita tak boleh berhenti sementara untuk berdoa sikit. Tak boleh. Dalam Tak. berdua. Kita kena teruskan. Yes. Tak boleh jarakkan. Memang itu adabnya dalam solat tu. Kalau bacaan wajib Fatihah, terus dibaca, komplitkan satu surah. Yang kemudian surah sunat tu, kita baca Quran. Tapi untuk berdoa, dia nanti ada tempat dia. Waktu sujud, selepas tahiyat, akhir. Tapi bila kita baca di luar solat, baca Quran, satu ayat tu berhenti dan kita doa. Kalau dalam hati kita terdetik doa sambil kita tak apalah. Kita tidak menjarakkan.
Contohnya macam ya kan nak bunuh ya kan nasta'in, ya Allah Tuhan yang aku sembah dan kepada Tuhan lah aku meminta tu, kita sebut dalam hati je. Kita nakkan sihat ke apa ke, tapi bacaan kita tidak menjarak. Boleh? Yang itu nanti takut kita kelang kabut. Disarankan tak payah minta dulu doa waktu tu, kita doa waktu sujud. Terima kasih Ustaz. Nah, sebab kita tengah solat. Tengah solat ni dia ada tata kromo dia, ada tata kelola dia. Ada juga saya saya lalui dan pernah dengar ada jemaah yang dalam solat, dalam Fatihah dia tu, dia berhenti dia nak doa waktu tu. Kerana tak, untuk bacaan dalam solat, kerana Fatihah tu wajib, kita teruskan saja bacaan. Tentang mahu memohon atau apa sahaja permintaan, nanti. Saat kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang bercakap dengan Allah dengan cara yang Allah mahu kita bercakap dengan dia. So, adab itu kena jaga. Allah mahu Fatihah itu dibaca satu persatu. Begitu. So, tumpuan dan fokus sedang bercakap dengan Allah. Bukan mendahulukan apa yang kita mahu, tapi kita sedang berhadapan dengan yang boleh memberi. So, apa yang kita mahu tu Allah dah tahu. So, tak perlu nak dahulukan apa yang kita mahu. Dahulukan saja ingat pada Tuhan. Itu lebih wajar lah. Lebih wajar. Terima kasih Ustaz. Okey, kemudian innallaha yubashshiruka biyahya. Apa berita gembiranya? Allah beri khabar yang menggembirakanmu. Engkau bakal mendapat Yahya. Innallaha yubashshiruka biyahya. Berita gembira itu Nabi Zakaria diberikan seorang anak lelaki namanya Yahya. Yahya maksudnya hidup. Yahya maksudnya hidup. Apa beza Yahya dengan Maryam? Apa beza Yahya dengan Maryam? Bezalah Ustaz. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey. Beza yang kedua, Maryam tu mak dia yang bagi nama. Kan? Wa inni sammaituha Maryam. Mak Maryam yang kata aku namakan dia Maryam. Nabi Yahya, Allah yang beri nama. Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah beri engkau berita gembira dengan Yahya. Allah beri nama Yahya kepada anak Nabi Zakaria. Kau ada? Tak ada. Aku nama aku, bapa aku yang bagi. Yahya ni nama dari Allah. Allah siap-siap bagi nama Yahya. Dan Nabi Yahya ni, selepas Nabi Yahya lahir, 6 bulan selepas Nabi Yahya lahir, Nabi Isa lahir. Yahya ni hidup. Dia yang membantu Nabi Isa dalam dakwah Nabi Isa. Dan selepas ni Maryam dipilih untuk untuk melahirkan Isa. Beza antara mereka tu 6 bulan. Yahya Allah yang beri nama. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Tugas Yahya apa? Dia membenarkan kalimah-kalimah dari Allah. Dia akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa nanti. Kalimah daripada Allah tu maksudnya Nabi Isa. Nabi Isa tu gelarannya kalimatum minallah. Kalimah daripada Allah. Kan?
Kenapa begitu? Kerana kejadian Nabi Isa tu luar biasa. Kerana bila Allah sebut kun, maka Nabi Isa tercipta tanpa perlunya kepada seorang bapa. Itu kalimat minallah. Oleh itu Nabi Yahya akan beriman dengan Nabi Isa. Tugasnya untuk bantu Nabi Isa dalam berdakwah tegakkan Islam. Dan walaupun nama dia Yahya, Yahya ni maksudnya apa? Yang hidup. Yang hidup. Walaupun nama dia yang hidup, akhirnya baginda Nabi Yahya ini dibunuh sewaktu berdakwah. Siapa yang bunuh? Bani Israel. So dia apa? Dia musaddiqan bi kalimatin minallah, dia akan menyokong dakwah Nabi Isa. Wa sayyida, dia juga akan menjadi ketua. Wa sayyida. Sayyid juga bermaksud yang dihormati. A noble, yang bermaruah, sayyida. Wa hasura. Hasura ni maksudnya menahan diri. Menahan diri. Kalau dekat sini dia bertranslate menahan diri dari berkahwin. Wa hasura. Hasura boleh juga ditranslate sebagai menjaga nafsu. Boleh jaga nafsu. Maksudnya, Nabi Yahya tidak berminat untuk berkahwin. Tak ada minat kepada wanita. Kan? Kalau imam masjid negara ni manusia biasa. Kan? Alim warak macam mana pun kalau ada perempuan lalu, kita tengok juga. Kan? Rezeki lalu depan mata, ya tengok. Itu naluri seorang lelaki. Tapi Allah beri dia hasura. Tak ada keinginan. Nabi Yahya tak pandang pun. Itu hasura. Kan? So kita tak perlu ikut sunnah yang ini. Tak. Kan? So itu kelebihan Nabi Yahya. Wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Dan akan menjadi seorang Nabi dalam kalangan orang soleh. Tuan-puan, berapa tahun Nabi Zakaria tunggu nak dapat anak? Lebih dari 80 tahun. Lebih dari 80 tahun. Bila Allah beri dia anak, apa ciri-ciri anak yang Allah beri pada Nabi Zakaria setelah dia bersabar 80 tahun? Allah kata dia menyokong Nabi Isa, dia bermaruah, dia tak minat pada wanita, boleh jaga nafsu, boleh jaga diri, dan dia juga bukan sekadar soleh. Tadi Nabi Zakaria minta apa? Tayyibah kan? Minta anak yang tayyibah, anak yang baik. Allah bukan sekadar bagi dia anak yang baik, bukan sekadar bagi dia anak yang soleh. Allah bagi dia anak seorang Nabi. Allah bagi dia anak dia jadi Nabi. Ini bukan soleh manusia biasa ni. Ini soleh kategori Nabi. Wa nabiyyam minas salihin. Nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Kategori Nabi punya soleh. Apa yang kita boleh belajar ni? Kan adakah ayat ni sekadar kita tengok
Nabi Zakaria punya sejarah, dia berdoa kemudian dimakbulkan, ialah dia Nabi. Memang wajarlah dapat anak seorang Nabi. Kita perlu lihat, dia diuji dengan tak dapat anak. Berpuluh tahun, 80 tahun. Dan dia tidak pernah berputus asa berdoa pada Allah. Dan bila dia bersabar dengan itu, maka cuba lihat ganjaran yang Allah beri. Khairan kathira. Itu maksud khairan kathira. Allah uji kita dengan benda yang kita tak suka, namun kita hadapinya dengan penuh kesabaran. Selepas daripada itu, bila kita berjaya, maka Allah akan ganjari kita dengan kebaikan yang sangat banyak. Berapa bentuk kebaikan yang Nabi Zakaria dapat ni? Dia bukan sekadar dapat seorang anak. Nama anaknya itu pun Allah pilih. Ini ciri-cirinya, ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga, ciri keempat. Ada 5 kebahagiaan, kegembiraan Allah beri pada Nabi Zakaria kerana dia bersabar dengan berdoa. Ini yang kita perlu lihat. Aku kena bersabar, aku kena bersabar. Aku kena bersabar lagi, kena baca kisah Nabi Zakaria, kena baca kisah Nabi Yaqub. Kena bersabar lagi, kena bersabar lagi. Kan? Tapi Ustaz perit, Ustaz. Sakit. Sedih. Sebab tu, baca kisah ini, kita nampak matlamat. Allah nak bagi kebaikan yang banyak pada aku. Aku sabar je sekarang ni. Biarlah sakit pun. Allah nak bagi aku kebaikan yang banyak. Sabar sudah. Gitu. Analoginya macam ni lah tuan-puan. Saya ni kaya. Saya dah sediakan hadiah berjumlah 1 juta ringgit kepada kepada ahli kumpulan Gema Nur Iman ni. 1 juta sikit sangat. Saat kita ada 84 orang ni, 84 juta lah aku sediakan. Tapi dengan syarat, korang kena ikuti kelas setiap hari selama 18 tahun, 1 hari 12 jam. Kehadiran wajib dan diambil. Kehadiran. Setiap hari 12 jam sepanjang 8 tahun. Hadiah seorang 1 juta menanti. 89 termasuk aku. Oh, aku pun dapat juga hadiah tu. Okey. Mampu Itulah boleh fokus dia lalui 12 jam, hari kedua 12 jam, hari ketiga 12 jam. Cukup 1 bulan hampir gila. Ui, hari-hari ke? Tapi tak apa, relax. 1 juta tu 1 juta. Yang tak nak, kita dapat lah. Simple je. Kalau kita tak nak diuji macam ni, Allah datangkan ujian bentuk lain. Begitu. Allah beri kita ujian supaya kita bersabar agar kita layak dapat anugerah besar. Kalau kita tak bersabar sekarang, Allah ganti dengan ujian lain, kita tetap kena bersabar juga. Boleh jadi ujian yang datang seterusnya lebih berat daripada ujian pertama. Who knows? Kita akan sentiasa diuji sampai meninggal. Sampai meninggal. So, membaca ayat semacam ini menjadikan kita clear tentang hidup. Nabi pun diuji,
kita apatah lagi. Mana tahu dengan diuji begitu, dengan sabar kita, kan bangun-bangun pagi, semalam duk fikir, nak masak breakfast apa, nak masak breakfast apa. Tengah-tengah kita nak ke dapur, pintu rumah kena ketuk. Delivery, apa delivery ni? Ada orang hantar breakfast, orang surau hantar breakfast. Tiap pagi pula tu, hanya kerana kita bersabar. Kerana suami mungkin, kerana anak mungkin, Allah beri kita rezeki yang datangnya tak sangka-sangka. Who knows? Allah boleh buat macam-macam. Allah tahu kita sabar. Gitu. Tapi kerana terkejut, Nabi Zakaria bertanya. Setelah dia terima berita tu, yang dia sendiri minta anak sebelum tu, dia bukan tak percaya. Dia cuma mahu maklumat lanjut. Nah, dia bukan tak percaya. Dia cuma mahu maklumat lanjut. Kan? Lalu dia kata, Qala Rabbi, anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan beroleh anak? Wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Aku ni dah tua, isteri aku mandul. Kan bila aku dapat anak, macam mana aku dapat anak? Aku kan dah tua, isteri aku ni akhir, mandul. Kan? Dia bukan tak percaya pada janji Allah. Dia cuma nak tahu bagaimana cara. So, kalau ikut logik, memang tak logik. Kan? Dia cuma nak tahu bagaimana cara. Sama juga macam kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam surah Baqarah tu kan. Yang Nabi Ibrahim minta Allah tunjuk bagaimana Allah hidupkan sesuatu yang telah mati. Ilmu kita ada. Tapi selagi kita tak nampak depan mata, hati kita tak tenteram. So supaya hati kita tenteram, nampak bukti depan mata, that's it. Nabi Musa juga begitu, mahu nampak, mahu tengok Allah. Kerana keinginannya begitu membuat-buat, Allah kata, okay, well, kau boleh tengok. Tapi dengan syarat, tengok dulu gunung-gunung tu. Kalau mereka, kalau gunung-gunung tu stay still, kau boleh tengok. Dia nampak gunung tu bertukar jadi debu. Bukan pecah. Gunung tu jadi debu. Gunung tu jadi debu. Pengsan. Tak sanggup dia. So para nabi sebenarnya menjadi contoh besar buat kita. Apa moralnya? Ya, kita bila kita minta pada Allah, kita mintalah sesuatu yang kita boleh tanggung, yang logik dekat fikiran kita. Jangan minta, ya Allah, aku nak jadi Perdana Menteri. Waktu orang tanya, kau diminta yang kamu kan. Kalau Allah bagi? Kan? Kalau Allah bagi, ya Allah boleh beri, tapi kau siapa? Siapa engkau Allah nak bagi jawatan Perdana Menteri? Apa pun tak ada. Kan? So, sudut kedua yang kita boleh lihat, siapa yang bagi tahu Nabi Zakaria tentang Yahya? Malaikat yang beritahu. Kan? Malaikat yang beritahu.
Tapi kita tengok respon Nabi Zakaria ni, baginda terus bertanya kembali pada Allah. Kan? Berita gembira itu disampaikan oleh malaikat. Tapi bila baginda nak bertanya, baginda tanyakan terus pada Allah. Kenapa dia tak melalui malaikat? Kenapa dia tak kata, malaikat, kau tolong tanyakan Allah. Tanyakan Tuhan. Bagaimana dia boleh, aku kan tua. Tak. Nabi Zakaria penuh dengan kesedaran malaikat itu hanya menyampaikan sahaja. Dia tak boleh buat lebih dari itu. Nak berdoa, jangan pakai orang tengah. Tak payah pakai broker. Terus saja pada Allah. Terus saja pada Allah. Wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Padahal aku telah tua dan isteriku pula mandul. Ada riwayat yang kata baginda sudah berumur 120 tahun. 120 tahun itu menunjukkan sangat tua. Malah dalam masa yang sama isterinya pula tidak pernah melahirkan. Akhir ni tidak pernah melahirkan. Kalau pernah mengandung, pernah melahirkan tu lain cerita. Ini tak pernah. Tu dikatakan mandul. Tak pernah melahirkan. So baginda tertanya, bagaimana cara baginda akan dapat anak? Adakah kahwin lain sebab isterinya mandul? Atau Allah jadikan dia muda sihat semula? Atau macam mana? Diberikan isteri baru? Kan banyak tu soalan tu. Dia bukan sekadar okay, kau dapat anak. Okey, dapat anak. Yelah, caranya macam mana? So, bila dia berdoa pada Allah dan Allah respon melalui malaikat, malaikat jawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dengan keadaan kamu sekarang, Allah lakukan apa yang dia mahu. Kadzalik, dengan keadaanmu sekarang ni, Allah buat apa yang dia mahu. Allah jawab, anak tu akan dikurniakan kepada Nabi Zakaria. Dengan keadaan dia waktu tu, dengan keadaan isteri dia macam tu, tak perlu kahwin lain, tak perlu tukar isteri baru, tak. Tak perlu jadikan dia muda semula, tak. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah buat apa yang dia mahu. Kita yang kena ikut peraturan. Allah tidak perlu ikut peraturan atau proses untuk jadikan sesuatu. Tak. Allah boleh overrule buat suatu perkara yang menyalahi adat. Mukjizat tu menyalahi adat. Begitu. So kerana jawapannya itu, kerana soalannya yang pertama sudah terjawab, Nabi Zakaria susuli soalan kedua. Dia susuli soalan kedua. Apa soalannya? Ya Allah, dah pukul 9.16. Kita kena berhenti, kembali kepada moderator. Masya Allah, baru nak menghayati, tak tengok jam. Kat soalan tu saya dah 9.16 dah ni. Sebab next kuliah 9.30. Bolehlah 2-3 soalan. Silakan Ustaz bagi ruang. Kalau nak solat isyak pun tak sempat. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuma nak bertanya ayat 38, 39, 40 ni dan 41 berlaku dalam masa Nabi Zakaria sedang solat ke Ustaz? Terima kasih. Ya, berlaku sewaktu dia sedang solat. So interaksinya tu sewaktu dia sedang solat lah.
Ada lagi ke yang nak bertanya? Silakan. Setelah dari semua ayat yang Ustaz kongsikan malam ni kan, di penghujung tu yang tak tahulah saya nampak kat sini juga Nabi Zakaria AS berdoa, tapi dalam waktu yang sama Allah menunjukkan cara Allah beri bukan simply dengan cara yang kita fikir. Maknanya dia minta zuriat keturunan, tapi at the end dia bertanya balik macam mana kan, sebab dia dah lah tua, isteri dia mandul lah. Maknanya dalam berdoa kita tu, kita hanya berdoa tapi urusan untuk memakbulkan dengan cara apa tu memang kena belajar untuk bersedia terima, Ustaz. Betul. So, kat sini saya rasa saya ada error banyak. So bila berdoa, dia macam ada satu plan kat depan tu, rasa macam nampak kau boleh macam ni sini. Memanglah bila dah belajar tu dia cuba tune kan, tapi masih ada. Tapi bila jumpa dengan keadaan apa yang Nabi Zakaria tunjukkan malam ni, bila Ustaz terangkan pada ayat 40 tu, Masya Allah, memang penyerahannya seterusnya memang urusan Allah lah. Okey. Ada orang yang bertahun-tahun kahwin belum dapat anak. Dan dia berusaha untuk dapat cahaya mata lah dapat anak. Doa, dia pergi umrah, macam-macam lah dia buat. IVUV, kan semua dia buat. So, bila disahkan mengandung, bila disahkan mengandung, ada kes dia lumpuh separuh badan. Bila disahkan mengandung, kandungan sudah mula membesar. Kita berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan, dia lumpuh separuh badan. Dia lumpuh separuh badan. So sewaktu dia mula rasa lumpuh, kebas-kebas kaki tu, dia tanya pada doktor, kenapa saya jadi macam ni? Dia kata selama ni saraf tu tak tertekan waktu tak ada anak. Tapi bila ada kandungan, saraf tu tertekan, lalu part yang dekat bawah badan ni daripada pinggang ke bawah jadi kebas, tak rasa apa. So doktor bagi kata dua, mahu kandungan, mahu anak atau mahu keselamatan diri. Kita will never know apa berlaku masa depan. Yang Allah sedang tak beri kita ni, tahan daripada beri ni, boleh jadi sesuatu yang besar untuk masalah kita yang kita tak pernah tahu. Ada yang bila dia ngandung, masuk hospital macam-macam. Ada banyak. Ada yang dia dengan dapat asalnya hidup bahagia suami isteri 20 tahun, bila ada anak keluarga jadi porak-poranda. Ada. So rupanya dengan kita baca kisah Nabi Zakaria ni, dia clear, dia minta apa? Dia bukan sekadar minta anak. Tapi nanti bagaimana anak itu lahir? Kan? Apa tanda-tanda dia? Nanti kita akan baca. Dia minta apa tanda-tanda dia? So semua itu adalah preparation. Bukan sekadar nak anak tapi tak tahu macam mana nanti dia akan lahir. Sebab kita will never know. Kita hanya minta satu benda. Tapi dengan datangnya satu benda, dia ada risiko-risiko yang lain. Saya buat contoh begini, tuan-tuan. Saya dulu buat isap rokok. Lalu saya berhenti. Antara lain dapat nasihat daripada saya punya senior. Dia kata kalau kau nak berhenti isap rokok ni, setiap kali nak isap, kau doa. Doa pada Allah.
Ya Allah, aku nak berhenti isap rokok ni. Nak berhenti isap rokok. Tapi aku tak tahu macam mana dan aku tak kuat. Azam aku belum kuat. Jadi aku minta engkau bantulah aku untuk berhenti isap rokok dan aku tak nak sebarang kesan sampingan. Without side effect. With no side effect. Tak nak kesan sampingan. Ada orang isap rokok, berhenti isap rokok, isap vape. Berhenti dari ketagihan yang ini, dia ketagih benda lain. Kan, habis ketagihan ni, benda lain pula. Tak nak kesan sampingan. So, permintaan kena jelas dan kena clear. So, by the time saya berhenti isap rokok, semua kerana datangnya dari Allah, langsung tak ada kesan sampingan. So, bila datang ketagihan, Allah akan beri saya mimpi. Datang ketagihan urge nak isap rokok tu, Allah datangkan mimpi, malamnya mimpi isap rokok dan puas. 3 kali saya sempat mimpi isap rokok. Sampai sekarang. Tak ada rasa nak cuba balik ke tak ada. Tu doa tuan-tuan. So doa kita tu kita kena mold, ambil kira apa yang kita tak mahu. Risiko-risiko mungkin, ya Allah aku nak anak tapi aku tak naklah sakit macam yang aku pernah dengar orang cerita. Aku nak anak tapi aku tak nak begini. Doa bukan sekadar one way tetapi kita minta juga perkara-perkara yang tak nak berkaitan dengan tu. Sebab tu bila doa tentang keluarga tu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan bukan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan mengelakkan risiko. Ya Allah, kurniakan kami pasangan dan anak pinak. Bukan sekadar nak pasangan dan anak pinak. Kalau sekadar pasangan dan anak pinak, kahwin dan beranak lah. Tapi dia ada, syarat dia apa? Qurrata a'yun, yang sejuk mata memandang, yang menenangkan jiwa kami, yang menyenangkan kami. Ada anak, kan anak macam puaka, ada anak menantu, jadi macam anak hantu pun tak guna. So doa kita tu kena precise. Bukan precise detail satu persatu, tak. Kita doa apa yang kita mahu dan matlamatnya jelas. Begitu. Dan di hujung doa tu waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Buat pemimpin kepada orang bertakwa. Bayangkan kita lead orang-orang bertakwa. So kita ni siapa? Cukup sekadar Islam? Cukup sekadar iman? Tidak. Mana mungkin orang yang tidak bertakwa boleh lead orang bertakwa. Kita kena jadi takwa dulu, baru nak lead orang-orang bertakwa. So, waja'alna lil muttaqina imama ni jadi imam kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa tu? Anak dan isteri. Oh, itulah tugas suami. Memastikan anak dan isteri termasuk dalam golongan orang bertakwa. Didik sampai jadi orang bertakwa. Tu maksud doa tu. Kan? So dia punya pengajaran sangat besar daripada bentuk dialog doa Nabi Zakaria ni. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita tamat kat sini lah malam ni. Saya lagi 4 minit berbaki insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi tadabbur.
surah Ali Imran pada ayat 38 hingga 40 pada malam ini, mengubah rasa iri hati dengan berdoa saat melihat orang lain menerima kebaikan atau penghargaan. Itu antara ibrah terbesar yang dapat sama-sama kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dalam tadabbur malam ini. Sebaik-baik doa adalah ketika di dalam solat, dan sebaik-baik waktu berdoa di dalam solat adalah ketika kita bersujud. Perbanyakkanlah sujud dan mohonlah dari hati dengan jelas, tidak ragu-ragu, dan jangan pernah putus asa serta sentiasa yakin dalam berdoa. Doa itu ibadah yang amat disukai Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana cara memakbulkannya adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan pada malam ini dapat kita manfaatkan sebaiknya, bagaimana dan bila masa terbaik untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah sebentar saja lagi Taman Syurga Gemenur Iman akan mengakhiri kuliah malam ini dengan pengajian tafsir kitab Nurul Ihsan jilid 4, sambungan surah Al-Insan bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.